Selamat petang, salam sejahtera. Menjadi persoalan besar petang ini ialah kalau 6 pilihan raya kecil diadakan dengan segera, siapa yang paling untung? Jawabannya mudah. Silap-silap hari bulan yang akan kerugian besar bukan PKR, bukan Pakatan Harapan, bukan juga UMNO, tapi yang akan rugi besar adalah Parti Bersatu. Karena kalaulah tiba-tiba mereka kalah 1 atau 2 kerusi, mereka lah yang akan rugi. Kalau mereka menang ke semua 6 kerusi, mereka tidak apa-apa juga keuntungan, sebab itu memang kerusi mereka. Tapi kalau mereka kehilangannya, siapa yang untung? Diramalkan parti yang akan untung dalam percaturan 6 pilihan raya ini ialah Parti UMNO. Karena semua kawasan yang bakal dibubar ataupun bakal diadakan PRK itu ialah kawasan Barisan Nasional UMNO. Dan daripada 6 kerusi yang lompat sokongan tersebut, hanya 1 daripadanya yang sangat berpotensi untuk dirampas semula. Maka pandangan daripada penganalisis politik bebas mengatakan, biar saja adakan PRK. Buatlah PRK, pilihan raya kecil, kerana kalaupun semuanya kalah, yang akan rugi bukan PKR, bukan Pakatan Harapan, tapi tiada yang rugi. Kalau menang, ada yang dimenangi oleh kerajaan perpaduan, maka Parti Bersatu yang akan kerugian. Kena Anwar Ibrahim melalui kerajaan perpaduan, sokongan ahli parlimen, tanpa 6 ahli parlimen ini pun mereka sudah pun mendapat majoriti yang sangat besar. Melalui Perhimpunan Agung Khas yang diadakan petang kemarin, pindaan Perlembagaan Bersatu untuk melanghari ahli parlimennya mengalih sokongan secara individu kepada pihak lain berjadi diluluskan secara sebulat suara. Pindaan itu mewajibkan wakil rakyatnya mengosongkan kerusi jika menyokong parti lawan, di mana melalui perbuatan mengalihkan sokongan itu, keahlian mereka dikira terbatal secara otomatik. Usul undi yang dikemukakan Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu atau PEJA itu adalah selari perkara 49E perlembagaan atau merujuk kepada Akta Anti Lompat Parti. Presiden Bersatu Muhyiddin Mat Yassin berkata, selaras pindaan perlembagaan yang diluluskan, keahlian ahli parlimennya yang mengalih sokongan akan terbatal secara otomatik. Maknanya, dia tidak akan jadi ahli dan kerusi itu kosong. Bila kosong akan dimaklumkan kepada SPR, maka pilihan raya kecil bagi kerusi yang terlibat itu akan diadakan, katanya. Beliau bagaimanapun menambah, selepas pindahan itu dikuatkuasakan dan mendapat kelulusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan atau ROS, pihaknya akan menghantar surat kepada 6 ahli parlimen yang telah mengalih sokongan kepada Kerajaan Madani untuk mendapat kepastian mengenai pendirian sebenar mereka. Kita tanya balik, kamu kata kamu ahli Bersatu tetapi kamu sokong sebelah sana. Jadi mengikut pindaan perlembagaan yang telah diluluskan itu adalah perbuatan salah, katanya lagi. Muhyiddin juga berharap Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul tidak berdolak-dalik. Berdasarkan beberapa tulisan sebelum ini, berulang kali menegaskan secara prinsipnya ahli parlimen yang belot daripada parti yang menjadikan mereka ahli parlimen memang wajib mengosongkan kerusi yang sedang diduduki. Mandat memilih ahli parlimen baru mesti dikembalikan kepada rakyat atau pengundi membuat pilihan semula atas pembelotan yang telah dilakukan. Berkaitan isu ini, 6 ahli parlimen berkenan tidak perlu lagi berlawan hujah untuk terus mempertahankan kerusi ahli parlimen mereka, kerana tindakan itu tidak ubah seperti mempertahankan kebatilan. Tanyalah diri sendiri, bermoralkah perbuatan mereka mengalih sokongan sebelum ini dan kemudian selepas Bersatu memindah perlembagaan masih juga lagi ingin mempertahankannya? Jadilah pemimpin yang bermaruah sedikit, kosongkan saja kerusi tanpa banyak alasan dan serahkan kepada pengundi membuat pilihan semula. Kepada Pakatan Harapan yang kini mengetuai Kerajaan Madani, mereka juga hendaklah ingat bahawa
Akta anti lompat parti adalah perkara yang diperjuangkan gabungan itu, dan Anwar yang berjaya menjadikannya realiti sebagai syarat menyokong kepimpinan Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri sebelum ini. Untuk itu, pindahan pelembagaan yang dilakukan bersatu adalah selaras dengan akta anti lompat parti yang diperjuangkan Anwar, dan seterusnya tiada masalah untuk diberikan sokongan. Caranya ialah dengan ROS meluluskan pindahan tersebut tanpa banyak soal, dan sekiranya bersatu menghantar notis kekosongan 6 kursi berkenaan, Speaker Parlimen harusnya juga bersetuju dengannya. Biar diadakan semula pilihan raya kecil di 6 kawasan parlimen tersebut. Hanya dengan cara demikian, nama Anwar dan kerajaan yang dipimpinnya terpelihara dari segi kewibawaan dan benar-benar dilihat menolak amalan, sama ada lompat parti atau lompat sokongan. Lagi pula, sokongan 6 ahli parlimen bersatu itu kepada Anwar dan kerajaan bukanlah sokongan yang asli. Selain tanpa mereka pun, kedudukan kerajaan sudah cukup stabil dengan 148 ahli parlimen tidak goyang lagi di belakangnya. Hakikatnya, tanpa 6 ahli parlimen berkenaan, Anwar masih boleh bertahan sebagai Perdana Menteri dengan selesa sehingga PRU 16 akan datang. Yang lebih penting lagi, jika diadakan PRK pula, yang akan bertanding di ke-6 kawasan parlimen itu nanti ialah UMNO dan bukan PKR atau Pakatan Harapan PH. Artinya Anwar dan PH tidak tercalar walau sedikit pun melalui PRK yang bakal diadakan itu. Bagaimanapun, meski UMNO yang akan bertanding daripada 6 kawasan itu, salah satu daripadanya ialah Gua Musang, yang mana kawasan parlimen Gua Musang ini adalah sangat berpotensi untuk dirampas semula jika calon yang diletakkan adalah Tengku Razali Hamzah. Pada PRU 15 lalu, Tengku Razali Hamzah hanya tewas 163 undi kepada calon bersatu Perikatan Nasional, yaitu Muhammad Azizi Abu Naim. Dengan demikian, bukankah lebih menguntungkan UMNO jika rakan kongsi PH sendiri jika PRK dapat diadakan semula? Apa pendapat anda? Harap-harap nanti kita lihatlah ada pilihan raya atau tidak. Karena kalau ada pilihan raya, kita boleh lihat sejauh mana penolakan atau penerimaan terhadap kerajaan dan juga pembangkang pada masa kini. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Selepas mengetahui fakta dan pendedahan kali ini, ramai netizen yang marah, ramai netizen yang mula tak puas hati dengan tindakan ahli-ahli parlimen asik-asik saja buat pilihan raya. Dengarkan ulasan kali ini supaya anda tahu berapa kerugian kita kalau pilihan raya terpaksa dibuat ke atas 5 kerusi parlimen bersatu yang dijangka akan dipecat, yang dijangka akan terpaksa mengosongkan kerusi itu. Dengarkan, jangan skip supaya kamu tahu berapa jumlah kerugiannya. Tapi kali ini kita bermula dengan satu tajuk yang luar biasa dipetik daripada Harapan Daily. Bersatu demi kepentingan siapa? Itu persoalannya, bersatu demi kepentingan siapa. Tapi dalam ulasan kali ini tercakup juga tentang berapa kerugian dan berapa peruntukan yang perlu dibuat. Semalam Parti Bersatu telah meluluskan pindahan pelembagaan parti mereka yang antara lain memaksa wakil rakyat mereka yang tidak menyokong pendirian parti dipecat dari kerusi yang diwakili. Peruntukan ini akan dikuatkuasakan secara retrospektif sekiranya diluluskan oleh pendaftar pertubuhan ROS. Umum mengetahui terdapat 6 ahli parlimen Perikatan Nasional Bersatu yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka ialah Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal daripada Bukit Gantang, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang,
Datu Zulkaperi Hanapi Tanjung Karang, Zahari Kecik dari Jeli, Datu Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, dan Datuk Suhaili Abdurrahman Labuan. Pindahan tersebut sekiranya diluluskan oleh ROS akan menyebabkan pilihan raya kecil diadakan di kesemua 6 kawasan parlimen di atas. Proses melangsungkan pilihan raya kecil bukan murah. Yang pasti tiada versi PRK Madani dengan harga rendah. Pilihan raya kecil sebelum ini yang diadakan di Kuala Terengganu menyebabkan SPR berbelanja RM 465.000. Secara kasar ia bernilai RM500.000 dan jumlah ini tidak meliputi kos inflasi dan percukaian yang baru diperkenalkan. Sekiranya 6 kawasan di atas perlu menjalani pilihan raya kecil, SPR perlu memperuntukkan sekurang-kurangnya lebih kurang 3 juta ringgit. Tan Sri Muhyiddin pasti mahukan ahli parlimen baru kerana kepentingan politik beliau dan partinya. Persoalannya, di manakah kepentingan rakyat dalam visi politik bersatu? Dana sebanyak 3 juta ringgit itu boleh diperuntukkan untuk 1 atau 2 kawasan parlimen. Dana sebanyak 3 juta ringgit juga boleh diperuntukkan untuk meningkatkan kesedaran politik masyarakat umum. Apakah ini kaedah bersatu untuk memperkukuhkan ekonomi Malaysia yang berdepan nilai ringgit yang jatuh? Itu persoalan besar yang mungkin anda boleh bantu untuk mencari jawapannya. Persoalan kembali semula, apa pula pendapat anda? Bersatu ini, parti bersatu demi kepentingan siapa? Karena kalau kita telah membacakan sebentar tadi, kos yang perlu ditanggung oleh SPR sekiranya 6 pilihan raya di 6 PRK kawasan kerusi ini perlu diadakan sekurang-kurangnya. Belanja yang perlu digunakan ialah 3 juta ringgit. Itu pun belum lagi dikira meliputi kos inflasi dan percukaian yang baru. Silap-silap hari bulan ia boleh mencecah 5 juta ringgit. Kalau ia boleh cecah 5 juta ringgit, bayangkan 5 juta ringgit itu kalau dibagi-bagi boleh dibelanjakan oleh 1 atau 2 atau 3 kawasan parlimen. Pembangunannya cukup besar. Pendapat kamu semua. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan dan berikan komen anda. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini. Kejutan daripada Hadi Awang, daripada PAS, selepas Sultan Selangor berduka cita. Tular di mana-mana. Selepas Sultan Selangor berduka cita, PAS pula menyerahkan untuk Hadi jawab sendiri. PAS menyerahkan kepada kebijaksanaan Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang bagi menyelesaikan isu perutusan surat oleh Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, yang menzahirkan rasa duka cita terhadap beliau. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sa'ari berkata parti itu tidak wajar dilibatkan dalam polemik itu, memandangkan kenyataan dikeluarkan Abdul Hadi adalah pandangan peribadi dan tidak merujuk pendirian parti secara keseluruhan. Justru beliau berkata pihaknya meminta semua pihak mendapat rujukan balas daripada pejabat Presiden PAS sendiri dalam merungkai penjelasan lanjut mengenai perkara tersebut. Netizen mengesan satu perkara. Kata mereka, PAS begitu bercita-cita, sangat bercita-cita besar untuk merampas Selangor daripada Pakatan Harapan. Satu-satunya kawasan yang diimpi-impikan, diidam-idamkan oleh PAS dan Perikatan Nasional ialah adalah negeri Selangor. Karena kita tahu Selangor adalah fixed deposit kepada Pakatan Harapan, dan Selangor juga adalah negeri yang sangat kaya yang boleh memberikan pulangan luar biasa kepada mana-mana parti yang mungkin akan menguasai tempat tersebut. Itu sebabnya ada penganalisis politik, netizen melihat
tindakan Hadi membuatkan Sultan Selangor berduka cita ataupun murka telah menyebabkan harapan untuk PAS dan Perikatan Nasional menjadi kerajaan di Selangor kini hancur berkecai. Karena jika dilihat, lebih ramai rakyat mula tidak berpuas hati, tidak senang hati atau sakit hati dengan tindakan Hadi Awang menyebabkan Sultan Selangor murka dan berduka cita. Dengan itu kata mereka, rakyat Selangor mula menolak Parti Perikatan Nasional PAS kerana tindakan mereka, tindakan Presiden PAS yang kelihatan seperti derhaka. Jadi ada yang mula kata PAS dan Perikatan Nasional tinggal kenangan di Selangor. Kalau sebelum ini dapat dilihat seakan-akan PAS atau Perikatan Nasional bersatu mampu, boleh ada harapan mampu merampas Selangor. Kini dengan kes seperti ini, kata mereka jauh panggang dari api untuk Parti Perikatan Nasional merampas Selangor. Justru beliau berkata, yaitu Ketua PAS di Selangor ataupun oleh Ketua Penerangan PAS Selangor, beliau berkata pihaknya meminta semua pihak mendapat rujukan balas daripada pejabat Presiden PAS sendiri dalam merungkai penjelasan lanjut mengenai perkara tersebut. Kenyataan Tuan Guru Abdul Hadi adalah bersifat peribadi. Justru media kena rujuk dengan pejabat Presiden PAS atau Tuan Guru sendiri. Saya kira kenyataan tersebut bukan merujuk pendirian PAS secara keseluruhan. Jadi PAS tidak boleh memberi sebarang komen lanjut, ujar beliau. Pada 29 Februari lalu, Sultan Selangor menzahirkan rasa amat duka cita dengan kenyataan Abdul Hadi yang dipercayai ditujukan kepada alim ulama, peguam, hakim, ahli-ahli parlimen, dan Dewan Undangan Negeri serta Raja-Raja Melayu. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Abdul Hadi bertajuk Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan pada 20 Februari lalu itu disiarkan di portal berita pas.org.my. Susulan kenyataan kontroversi yang dikeluarkan ahli Parlimen Marang itu, Polis Diraja Malaysia PDRM menjelaskan siasatan terhadap Abdul Hadi Awang. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein mengesahkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Bagaimanapun menurut beliau, pihaknya masih belum merakam percakapan Abdul Hadi atas faktor kesihatan yang tidak mengizinkan pada masa ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Isu baku teh ini menjadi pula sangat tular. Tapi jangan silap. Rupa-rupanya walaun para penyokong yang menggelar diri mereka penyokong PAS lupa. Sebenarnya PAS pernah melancarkan baku teh. Mereka pernah menggunakan kaedah masakan baku teh ini untuk memancing undi orang bukan Melayu atau pancing undi orang Cina satu ketika dahulu dalam pilihan raya di negeri Kelantan. Baru tahu tak apa, yang baru tahu. Tapi yang sudah lama tahu jangan buat-buat tak tahu. PAS juga pernah lancar baku teh dahulu, walaupun sekarang jadikan isu. Makanan tradisional orang Cina, baku teh hanya satu daripada 10 makanan tradisional di negara Malaysia yang rakyatnya pelbagai kaum ini disenaraikan dalam makanan warisan negara dalam pengisytiharan objek warisan 2024. Ia disenaraikan bersama makanan tradisi India yaitu uthapam serta makanan tradisi dari Sabah dan Sarawak bersama makanan tradisi dari makanan orang Melayu. 24 Februari lalu, Pesuruh Jaya Warisan Jabatan Warisan Negara Muhammad Muda Bahadin berkata, 10 makanan telah diwartakan sebagai objek warisan melalui kuasa yang diberikan kepadanya oleh subsection 49 dalam kurungan 1 Akta Warisan Kebangsaan 2005 Akta 645. Makanan-makanan itu antaranya adalah burasak,
mie kolok, nasi ambeng, dodol kukus tahi minyak, kuih genggang dan kuih lapis, karas, uthapam, jeruk tuhau, dan air katira di samping bakute tanpa menyebut ia halal atau tidak. Ini kerana selain bakute yang dibuat oleh masyarakat keturunan Cina menggunakan tulang rusuk babi yang haram bagi orang Islam, PAS juga memperkenalkan halal bakute yang dibuat daripada daging kambing atau ayam. Isu bakute telah pun menjadi isu perkauman untuk menyerang kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, seolah-olah ia satu-satunya makanan yang diwartakan sebagai makanan tradisi Melayu. Nasi ambeng dan mie kolok berada dalam kategori makanan ruji, manakala dodol kukus tahi minyak, kuih genggang dan karas berada di dalam kategori kuih muih. Bakute pula disenaraikan sebagai objek dalam kategori sup, manakala jeruk tuhau makanan pembuka selera dan katira minuman, kata Muhammad Muda. Untuk rekod, nasi ambeng adalah makanan etnik Jawa merangkumi hidangan nasi putih bersama pelbagai lauk seperti ayam kicap, rendang daging, sambal goreng, tauhu tampe, kacang panjang, bergedel, serta serunding yang dihidangkan sama ada di dalam talam atau daun pisang. Menurut gambar yang disertakan di Harapan Daily ini, PAS pernah melancarkan halal bakute pada tahun 2018 lalu untuk menarik sokongan orang Cina sempena satu pilihan raya kecil. Namun sekarang walaun atau penyokong PAS menjadikan makanan ini sebagai isu apabila disenaraikan dalam makanan warisan negara. Pada 8 Oktober tahun 2018 pernah PAS melalui Lajna Perpaduan Nasional telah memperkenalkan halal bakute, lapor media PAS melalui pas.org.my. Menurut laman itu, terdapat sebuah restoran bakute halal di Singapura yang menyediakan menu ini khusus untuk dinikmati oleh orang-orang Islam. Di sana mereka menggunakan daging dan tulang lembu atau kambing. Di negara kita, versi bakute halal masih belum dikenali ramai, lapor media itu. Bakute halal versi Lajnah Perpaduan Nasional disediakan khas oleh salah seorang ahli jawatan kuasa Lajnah Perpaduan Nasional berketurunan Cina, iaitu Puan Farah Fu Weiyi. Beliau memang mempunyai resepi rahsia semua herba yang diwarisi daripada mendiang ayahnya yang merupakan seorang peniaga bakute di Ipoh. Bakute halal yang dibuat oleh Lajnah Perpaduan Nasional menggunakan daging kambing atau ayam. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.